Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan tentang refleksi pertengahan praktikum bagi fasa 1. Baiklah, yang pertama saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama diberi Nur Aqilah binti Zadul Muta'alim, IC 000-103-02-0590, dan juga saya diasilia oleh pensyarah bagi bidang teras iaitu Ustaz Ashraf Abdul Ghani atau Muhammad Azmi, dan juga bagi bidang elektif teras pendidikan seni visual iaitu Encik Muhammad Yusof bin Mat Saad. Baiklah, guru pembimbing yang bertugas bagi membimbing saya bagi sepanjang tempoh praktikum fasa 1 adalah Ustazah Khairunisa binti Kamaruddin bagi bidang teras pendidikan Islam, Cikgu Hanisah binti Abdul Razak bagi bidang elektif teras pendidikan seni visual. Saya telah menjalankan praktikum fasa 1 di SK Air Putih di Pendang. Okay, seterusnya adalah pengenalan kandungan yang akan saya bentangkan pada RPP kali ini adalah yang pertama berkenaan dengan kemahiran dan pengetahuan sedia ada. Yang kedua berkenaan dengan pengetahuan dan kemahiran yang saya perolehi daripada praktikum kali ini. Yang ketiga adalah bahan inovasi dan yang terakhir adalah komen dan reaksi. Bagi pembentangan pertama iaitu kemahiran dan pengetahuan sedia ada yang telah saya peroleh daripada IPG dan saya salurkan semasa tempoh praktikum ini adalah yang pertama rujukan utama PDPR. Saya telah merujuk DSKP untuk menentukan standard kandungan, standard pembelajaran dan juga standard pencapaian bagi sesuatu mata pelajaran. Iaitu mata pelajaran yang pertama adalah bidang pendidikan Islam dan yang kedua adalah pendidikan seni visual. Saya juga menggunakan buku teks sebagai bahan tambahan untuk merujuk dan mengajar bagi subjek-subjek yang telah ditugaskan kepada saya. Yang kedua adalah persediaan sebelum mengajar. Sebelum saya mengajar, saya telah merancang PDP yang akan dilaksanakan melalui penulisan rancangan pengajaran harian yang telah saya pelajari semasa semester 3, 4 di IPG dengan cara yang betul. Seterusnya adalah pentaksiran bilik darjah. Pentaksiran bilik darjah saya telah pelajari semasa di semester 4 iaitu semester lalu bagi melaksanakan pentaksiran secara formatif terutamanya secara dalam tarian yang menjadi trend dalam dunia pendidikan. Maksudnya di sini saya telah menjalankan pentaksiran secara formatif iaitu dengan memberikan kuis ataupun tugasan-tugasan yang berkaitan dengan modul sebagai bahan-bahan rujukan dan juga pengukuhan kepada murid supaya topik-topik semasa sesi pengajaran dapat difokuskan dan diingati. Seterusnya adalah penggunaan TMK ataupun teknologi maklumat dan komunikasi. Penggunaan TMK yang menggunakan pelbagai media dalam penterjemahkan penerangan guru supaya lebih jelaslah. Semasa saya belajar di semester 3, saya menggunakan slide ataupun PowerPoint secara inovatif supaya pengajaran yang berlaku pada hari tersebut lebih kreatif dan juga menarik minat murid supaya tidak bosan semasa guru mengajar. Baik, saya akan menekankan kepada pendekatan pengajaran yang telah saya mempelajari semasa di IPG iaitu menggunakan model pengajaran, pendekatan, strategi pengajaran dan kaedah pengajaran, strategi pengajaran pembelajaran dan juga kaedah dan teknik pengajaran. Model pengajaran behaviorisme adalah model pengajaran yang telah saya gunakan semasa saya belajar di IPG bagi diaplikasikan di sekolah. Yang pertama adalah pembelajaran secara langsung. Pembelajaran secara langsung ini menggunakan pendekatan terhadap kemahiran asas yang bersifat berstruktur. Maksudnya di sini saya menggunakan kemahiran-kemahiran asas yang terdapat dalam diri saya dan juga disalurkan kepada murid-murid melalui pengajaran yang saya ajarkan pada hari tersebut. Contohnya, kemahiran asas yang terdapat pada saya adalah pembacaan Al-Quran yang saya dapat salurkan kepada murid seperti bacaan Izhar tahun 1, bacaan Maklin, bacaan Tanwin dan sebagainya, dan saya salurkan dalam platform yang lebih berstruktur lah. Telah berlaku interaksi antara saya dan juga murid-murid secara terus. Seterusnya adalah pembelajaran secara mastery iaitu kaedah pengajaran secara individu dengan menggunakan kurikulum berstruktur.
Di sini saya menggunakan medium-medium yang lebih formal lah, seperti Google Meet, menggunakan kurikulum yang ada, contohnya seperti apa yang telah digariskan dalam DSKP dan juga buku teks. Saya menggunakan rujukan-rujukan yang rasmi lah bagi membolehkan pembelajaran yang berlangsung pada hari tersebut bertepatan dengan apa yang telah digariskan oleh Kementerian Pendidikan. Seterusnya adalah pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan tematik, iaitu melibatkan berpusatkan murid, pelibatan aktif dan juga secara bertema. Okay, baiklah, saya berikan contoh dalam pengajaran pendidikan Islam. Saya menggunakan pendekatan tematik bagi membolehkan murid terlibat secara aktif. Contohnya semasa kelas secara Google Meet, saya menggunakan platform kuis secara online dengan present ataupun membentangkan kuis bagi dijawab oleh murid-murid secara beramai-ramai. Di situ murid-murid akan memberikan respon yang aktif dan juga seronoklah kerana mereka dapat memberikan pelibatan secara langsung antara guru dan juga murid melalui kuis yang telah dijalankan. Seterusnya adalah bertema. Bertema, saya menggunakan tema-tema tertentu. Contohnya dalam pendidikan Islam bagi bidang ulum, pendekatan yang saya gunakan adalah beristinja. Beristinja berkait rapat dengan bersuci ataupun kebersihan diri. Jadi saya menggunakan video-video ataupun persekitaran yang melibatkan kebersihan supaya murid lebih mudah untuk menyerap apa yang difokuskan oleh guru semasa tempoh pengajaran yang akan dilangsungkan. Dan juga berpusatkan murid lah apabila kuis-kuis yang dijalankan, melibatkan pelibatan murid apabila murid perlu menjawab soalan yang telah dilontarkan oleh guru. Seterusnya adalah strategi berasaskan tugasan. Baiklah, strategi yang saya gunakan bagi subjek pendidikan Islam dan juga pendidikan seni visual adalah menggunakan tugasan ataupun modul dan juga projek. Okay, aktiviti adalah berfokuskan kepada matlamat utama. Contohnya, di sini saya fokuskan kepada subjek pendidikan seni visual. Pendidikan seni visual adalah satu mata pelajaran yang memfokuskan kepada pembinaan objek ataupun projek lah. Projek yang terdapat di dalam buku teks ataupun rujukan-rujukan lain secara bertema bagi membolehkan murid tidak tertumpu hanya kepada modul yang digunakan semasa PDP sahaja. Contohnya adalah pendidikan seni visual menggunakan teknik pengalaman. Saya menggunakan pendedahan awal, menggunakan buku teks supaya murid lebih jelas tentang teknik bagaimana berlakunya teknik pengalaman tersebut. Dan seterusnya pada minggu yang akan datang, saya akan menggunakan teknik yang sama tetapi projek yang berbeza bagi membolehkan murid dapat melihat bidang tersebut dalam skop yang lebih luas. Seterusnya adalah melibatkan kepelbagaian aktiviti, juga telah saya terangkan tadi, dan juga adalah aktiviti dipersembahkan dan juga dipantau. Baiklah, untuk aktiviti dipersembahkan ini juga saya fokuskan kepada pendidikan seni visual kerana murid perlu untuk menghantar hasil kerja ataupun hasil karya mereka kepada saya bagi dikritik secara positif dan diberikan apresiasi ataupun refleksikan diri tentang karya yang telah dihasilkan melalui bahasa-bahasa seni visual yang terdapat pada karya tersebut. Seterusnya, kaedah dan juga teknik pengajaran yang saya gunakan adalah menggunakan perbincangan, permainan, simulasi dan juga nyanyian. Yang pertama, dijalankan semasa saya induksi. Kebiasaannya, proses perbincangan ini berjalan semasa saya induksi apabila saya bersoal jawab dengan murid berkenaan dengan objek ataupun bahan-bahan yang saya sediakan sebelum memulakan topik pengajaran pada hari tersebut. Itu berlakulah proses perbincangan ataupun soal jawab antara saya dan juga pelajar-pelajar. Seterusnya adalah permainan yang digunakan sebagai aktiviti pengukuhan. Okay, untuk permainan, saya banyak menggunakan kuis secara online ataupun membekalkan pautan-pautan kepada murid-murid supaya murid dapat
menjawab. Contohnya seperti word wall ataupun quizzes supaya aktiviti pengukuhan yang dibekalkan kepada pelajar tidaklah hanya tertumpu kepada modul semata-mata tetapi bersifat abstrak. Itu murid-murid dapat bermain, berseronok di samping menimba pengalaman baru dan juga mengasah pengetahuan di sudut komunikasi dan juga multimedia. Seterusnya adalah simulasi. Simulasi saya gunakan sebagai aktiviti pengaplikasian terhadap sesuatu topik. Contohnya simulasi yang telah dijalankan adalah pembacaan Al-Quran, iaitu saya mendengar bacaan-bacaan ataupun kalimah-kalimah daripada murid tahun 1 yang baru berjinak-jinak dalam membaca Al-Quran ataupun mendalami kalimah-kalimah dan makhraj-makhraj yang betul. Okey, seterusnya saya juga menggunakan proses pengaplikasian terhadap objek ataupun projek bagi subjek pendidikan seni visual, penggunaan cetakan, menggunakan bahan-bahan semula jadi dan juga bagi subjek pendidikan Islam juga dan bagi subjek istinja dan juga bagi subjek pendidikan Islam bagi tajuk istinja, murid-murid mengaplikasikan kebersihan yang telah dipelajari semasa proses pembelajaran di dalam kehidupan seharian mereka. Seterusnya yang terakhir adalah menggunakan nyanyian bagi memudahkan proses mengingati isi penting yang telah saya ajarkan di dalam kelas. Bagi nyanyian, saya lebih mudah menggunakan nasyid ataupun nyanyian secara berirama kepada murid bagi mengingati isi-isi penting yang telah digariskan di dalam pengajaran saya, terutamanya yang melibatkan urutan seperti rukun Islam bagi murid-murid tahun 1 kerana mereka lebih mudah untuk menyerap isi-isi pengajaran yang ditekankan melalui melodi-melodi yang dinyanyikan oleh saya sendirilah. Baiklah, insya-Allah kita akan menyambung pembentangan kita dengan bahagian yang kedua adalah pengetahuan dan kemahiran yang saya perolehi sepanjang praktikum fasa 1. Baiklah, yang pertama adalah dokumen penjajaran baru iaitu DPB, penjadualan secara anjal, pembelajaran dan pengajaran dari rumah PDPR dan juga penguasaan teknologi maklumat dan multimedia iaitu TMK. Untuk dokumen penjajaran baru DPB, saya telah mendapat tahu bahawa sekolah telah dibekalkan dengan dokumen penjajaran kurikulum bagi pendidikan Islam tahun 1. Okey, bagi memenuhi keperluan pembelajaran murid yang terkesan dengan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP akibat penularan wabak coronavirus lah. Dokumen penjajaran baru ini adalah lebih mengutamakan kandungan asas iaitu apa yang perlu dikuasai oleh murid dan ia akan dilaksanakan secara bersemuka atau secara atas talian lah. Jika sekolah dibuka ataupun murid dapat bersemuka dengan guru, maka pembelajaran secara langsung dapat dijalankan dan dokumen penjajaran baru ini dapat digunakan sebagai garis panduan asas untuk murid mengikuti topik-topik yang mungkin tertinggal semasa PKP berlangsung. Khususnya adalah kandungan tambahan dan kandungan pelengkap yang mana berperanan sebagai penyokong kepada keseluruhan pembelajaran murid dalam mencapai standard yang ditetapkan. Hal ini adalah penting bagi memastikan murid tidak ketinggalan bagi topik-topik asas, topik-topik penting, terutamanya bagi tahun 1 yang merupakan medium ataupun pertengahan bagi memasuki alam persekolahan yang lebih serius, iaitu tahun 2 yang menekankan topik-topik yang lebih mendalam, terutamanya tentang pendidikan yang bersifat teras. Seterusnya adalah penjadualan secara anjal. Bagi tahun ini telah direvolusikan penjadualan bagi sesetengah sekolah dan dijadualkan jadual harian waktu secara anjal, iaitu dengan menggabungkan masa satu subjek dalam waktu yang sama mengikut tahap 1 dan tahap 2. Iaitu contohnya bagi tahun 1, 2 dan 3 telah ditetapkan waktu pendidikan Islam sebanyak 5 ataupun 6 masa bagi satu tempoh yang sama. Hal ini bagi memudahkan berlakunya proses PDPR di rumah yang kebanyakannya adalah kekurangan peranti elektronik lah.
iaitu murid-murid terutamanya tahun 1 memerlukan kawalan ataupun bimbingan daripada ibu bapa menggunakan peranti-peranti elektronik seperti komputer, laptop dan juga telefon untuk menghadiri kelas-kelas yang telah dijalankan oleh guru-guru semasa di rumah. Seterusnya adalah menyediakan modul standard secara atas talian menggunakan Google Meet ataupun menggunakan apa-apa saja aplikasi yang boleh digunakan seperti Google Classroom, WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Peranti elektronik sebagai alat bagi menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid-murid. Jadi dengan ini penjadualan secara anjal merupakan pengalaman baru yang saya perolehi semasa saya berada di sekolah SK Air Putih lah. Seterusnya adalah penggunaan teknologi maklumat dan multimedia TMK. Baiklah, semasa saya menjalani proses praktikum di SK Air Putih Pendang, saya mendapati bahawa penggunaan teknologi maklumat dan juga multimedia ataupun TMK adalah sangat penting bagi membolehkan maklumat-maklumat ataupun isi pembelajaran diserap oleh murid secara optimum. Pemanfaatan teknologi digital dan multimedia dalam era globalisasi adalah penting bagi membolehkan murid tidak bosan ataupun seronok menjalani proses PDPR walaupun berada di rumah. Penggunaan YouTube, WhatsApp, Telegram, Google Meet adalah merupakan medium utama bagi penyampaian pengajaran yang saya lakukan dengan memberikan sebaran secara pautan YouTube melalui WhatsApp. Selain itu, saya juga menggunakan Telegram bagi menjalankan sebaran-sebaran berkenaan dengan aktiviti-aktiviti kokurikulum yang telah dijalankan seperti Puteri Islam bagi membina sahsiah murid walaupun secara atas talian. Iaitu penguasaan teknologi maklumat ini merupakan pengalaman barulah bagi saya, terutamanya dalam aktiviti-aktiviti editing, melibatkan video, penghasilan kuis-kuis dan juga pautan-pautan tertentu yang sebelum ini saya tidak pernah terlibat secara langsung, hanya sekadar melihat rakan-rakan mengedit hasilkan video-video tertentu secara ringkas. Jadi kali ini apabila saya menjalankan praktikum dan memerlukan komitmen daripada saya sendiri untuk berkecimpung dalam dunia TMK secara langsung, menyebabkan saya terpaksa untuk mempelajari dan menguasai bidang ini secara lebih mendalam dan juga meluas. Seterusnya, bahagian yang ketiga adalah bahan-bahan inovasi yang telah saya hasilkan semasa menjalani praktikum fasa 1. Baiklah, antara bahan inovasi yang telah dihasilkan adalah video pembelajaran secara kreatif. Yang kedua adalah permainan inovatif dan juga gubahan lagu. Video pembelajaran secara kreatif yang telah saya hasilkan adalah bagi kedua-dua subjek, pendidikan Islam dan juga pendidikan seni visual. Dan video pembelajaran ini berfungsi bagi membolehkan isi-isi pengajaran atau langkah-langkah yang telah saya nyatakan di RPH dapat disampaikan secara langsung kepada murid, dan pada kebiasaannya saya akan menjalankan video-video yang berdurasi pendek bagi membolehkan murid tidak bosan semasa berlakunya proses PDPR, terutamanya bagi murid tahun 1 lah. Itu pendidikan Islam. Saya juga akan upload ataupun muat naik di YouTube bagi subjek pendidikan seni visual ataupun pendidikan Islam bagi video-video yang berdurasi panjang supaya murid-murid tidak perlu memuat turun di peranti masing-masing, tetapi hanya melihat secara atas talian di YouTube atau di YouTube. Dan selain itu juga, murid tidak perlu bimbang tentang storage telefon penuh ataupun lag phone apabila berlaku terlalu banyak muat turun oleh isi pengajaran yang saya hasilkan. Seterusnya adalah permainan inovatif. Saya juga menghasilkan permainan inovatif melalui quizzes bagi membolehkan murid-murid lebih terbuka kepada soalan-soalan ataupun pencapaian idea yang dikemukakan
supaya murid-murid dapat berfikir dan juga di samping itu enjoy semasa pembelajaran berlangsung. Seterusnya adalah gubahan lagu. Saya juga telah menghasilkan beberapa gubahan-gubahan lagu yang berpatutan kepada murid-murid tahun 1 terutamanya dan juga murid-murid tahun 4 bagi subjek pendidikan seni visual supaya mereka mudah untuk mengingat isi pengajaran yang telah saya sampaikan. Antara gubahan-gubahan yang telah saya hasilkan adalah pelangi-pelangi dan juga rukun Islam. Ini antara contoh-contoh semasa Google Meet berlangsung dan juga penghasilan video berdurasi pendek yang telah saya hasilkan. Seterusnya adalah quizzes dan juga word wall yang mendapat mata yang tinggilah daripada murid kerana mereka lebih cenderung untuk berseronok semasa proses pembelajaran berlangsung. Baiklah, kita akan menyambung pembentangan kita pada bahagian komen dan juga reaksi. Komen dan juga reaksi yang telah saya kumpul sepanjang tempoh praktikum 6 minggu di SK Air Putih adalah yang pertama melibatkan kelemahan, iaitu kurang pelibatan murid semasa kelas secara atas talian. Itu semasa saya menjalankan kelas Google Meet secara atas talian, pelibatan murid adalah tidak begitu memberangsangkan. Itu murid rata-rata hanya memasuki kelas Google Meet sepanjang 10 orang ataupun 5 orang bagi tahun 1 dan juga tahun 4. Itu merupakan salah satu kelemahan yang dapat saya lihat bagi sepanjang tempoh praktikum. Seterusnya adalah kelebihan murid mudah berinteraksi dan kerjasama yang baik daripada waris. Saya mudah untuk berkomunikasi dan juga berinteraksi dengan waris semasa mengajarkan topik-topik tertentu seperti bagi pendidikan Islam, bagi Al-Quran. Waris memberikan kerjasama yang sangat baik dengan mengajarkan Al-Quran ataupun bacaan-bacaan melalui bimbingan kepada anak-anak supaya mereka mudah untuk ikut dan menghantar voice ataupun suara kepada saya bagi dijalankan penilaian. Terusnya adalah cabaran bagi praktikum kali ini adalah kekangan peranti dan talian yang kurang memuaskan dan juga kemahiran TMK yang kurang di sudut saya sendiri. So, kekangan peranti ini melibatkan murid-murid tahun 1 lah terutamanya kerana kebanyakan mereka bergantung kepada ibu bapa untuk memasuki kelas secara atas talian dan juga kemahiran yang kurang di sudut pengeditan video dan sebagainya menyebabkan saya terhalang untuk menghasilkan satu bahan pengajaran yang out of stage kepada murid-murid. Seterusnya adalah penambahbaikan yang dapat saya fikirkan untuk memperbaiki pengajaran saya bagi tempoh praktikum kali ini adalah yang meningkatkan kemahiran TMK dengan menyertai bengkel-bengkel teknologi maklumat ataupun mempelajari di YouTube dan sebagainya. Untuk mulakan saya menggunakan fitur-fitur terbaru yang terdapat pada aplikasi-aplikasi editing video. Seterusnya adalah menjalankan hubungan yang baik dengan waris. Penjalinan hubungan yang baik antara guru dan juga waris penting bagi membolehkan murid-murid dapat bimbingan yang sepenuhnya daripada ibu bapa di rumah. Baiklah, sekian setakat itu saja pembentangan bagi RPP saya. Terima kasih.